Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam kelas yang seterusnya. Okey, iaitu kita nak tengok tentang algoritma bagi gabungan search atau sort. Okey. Jadi sepatutnya nanti di akhir kelas ni kamu dapat menghasilkan algoritma yang melibatkan gabungan teknik search ataupun sort yang kita dah belajar sebelum ni lah. Okey, jadi sebelum mula, cikgu nak kamu tengok dulu video yang cikgu akan buka ni. Okey. Okey, video yang kamu tengok tadi adalah berkaitan dengan apa? Dengan sistem Dewey, okey. Yang kita biasanya kita memang akan guna dalam kehidupan seharian, iaitu kita guna di mana ni? Di library, di perpustakaan. Kalau nanti kamu pergi dekat perpustakaan sekolah pun memang ada. Memang menggunakan sistem Dewey ni lah. Okey, tujuannya untuk memudahkan pengunjung perpustakaan ni dapat mencari buku. Kalau perpustakaan yang besar, lagilah susah nak mencari sesuatu buku tu. Jadi dia menggunakan sistem Dewey tu. Dan kalau kamu pergi perpustakaan yang besar seperti Perpustakaan Negara, kalau pernah pergilah, dia maksudnya di permulaan bila kita masuk dekat library tu, bila kita nak cari buku kan, dia ada satu kios yang kita boleh gunakan komputer tu untuk kita cari buku kita ni dekat rak mana. Jadi susunan buku tu digunakan sistem Dewey ni lah. Yang mana sebenarnya yang kita belajar dalam ASK ni, iaitu menggunakan teknik search dengan sort ni, sebenarnya ada kaitan dengan sistem Dewey yang kamu tengok tu lah, tentang video tu. Okey. Baik, jadi kita akan tengok lebih lanjut tentang topik kita pada hari ni. Okey, jadi kita terus tengok pada sebelum tengok contoh, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan gabungan tu. Okey.
Selain kalau sebelum ni kita gunakan teknik search dengan sort, kita gabungkan. Okey. Yang mana sebenarnya kita boleh gabungkan satu teknik carian, okey, dengan menggunakan teknik carian yang lain. Okey. Kita boleh gabungkan teknik carian dengan teknik carian yang lain, dan juga kita boleh gunakan gabungan satu teknik isihan dengan teknik isihan yang lain. Yang mana kita gunakan ni untuk menyelesaikan pelbagai jenis masalah dalam kehidupan seharian kita. Okey. Jadi kita boleh guna mana-mana teknik asalkan dia sesuai dengan keadaan yang boleh mana kita selesaikan masalah yang kita hadapi tu. Okey. Dia sebenarnya teknik-teknik yang kita guna ni untuk memudahkan kita je. Okey. Sebenarnya dalam kehidupan seharian sebenarnya kita memang guna. Cuma nama tu lah kita tak adalah panggil dia ini teknik carian, ini teknik isihan. Dalam sedar tak sedar sebenarnya kita dah guna dalam kehidupan seharian kita lah. Okey. Jadi untuk lebih faham, kita tengok dia punya contoh dia. Okey. Kita tengok dia contoh dia, iaitu contoh 3.14. Yang ni ada dalam buku ini, cikgu terangkan balik supaya kamu lebih jelas. Okey. Yang mana ini kita tengok daripada contoh yang pertama ni, kita nak tengok gabungan teknik search. Okey. Baik. Jadi dalam contoh dia kata Naresh ingin mencari senaskah buku rujukan dalam kategori operasi aritmetik. Okey, yang mana perpustakaan sekolah Naresh ni menggunakan sistem perpuluhan Dewi yang kita tengok tadi dalam video tu. Okey, di awal kelas DDC tu. Okey, iaitu sistem perpuluhan Dewi dalam bahasa Melayu lah. Dan bahasa Inggeris tadi apa? Dewi decimal sistem tadi lah kan. Okey, untuk kita klasifikasikan buku-buku yang disusun pada rak. Maksudnya untuk kita kena pasti buku ni ada kat mana. Rak, kalau pustakaan macam cikgu cakap tadi lah, pustakaan besar, dia ada banyak rak. Kita nak cari jenuh, kita nak cari satu-satu. Kalau kita dah tahu susunan tu, kita terus pergi kepada tempat yang sepatutnya, dapat jimatkan masa. Okey, jadi dalam rajah yang seterusnya cikgu nak tunjuk ni, dia ada penggunaan, okey, menunjukkan sebahagian daripada penggunaan DDC bagi mencari buku yang berkategori operasi tadi, yang Naresh nak ni tadilah. Okey, iaitu kalau kita tengok dia di bawah 500, iaitu kod dia 500 sign to lane. Buku ni di bawah sign to lane. Okey, lepas tu kalau kita spesifikkan lagi, dia adalah di bawah sign to lane ni. Bawah sign to lane ada satu topik lagi, iaitu tajuk dia adalah matematik. Di bawah tajuk matematik. Dan kalau kita pecahkan lagi lebih terperinci, dia di bawah tajuk aritmatik. Okey. Dan seterusnya. Dan seterusnya yang terakhir, lebih terperinci bahawa buku ni berada di kod 513.2, iaitu di bawah tajuk operasi. Okey. Jadi ini dia punya flow dia lah. Susunan buku tu, buku yang nak dicari tu, dia letakkan di bawah rak yang mana, topik yang mana. Sebab setiap rak tu dia dah susun lah, ikut kepada bahagian pecahan macam ni lah. Daripada mula ni karya falsafah, agama, buku asas kemasyarakatan, sampailah yang terakhir ni 900 ni sebenarnya tu, iaitu tentang buku geografi dan sejarah. Dan setiap satu ni dia ada pecahan ni lah. Okay, kalau untuk sains tulen ni, okay, dia ada pecahan dia. Bawah sains tulen ni ada matematik, astronomi, fizik, kimia, sains bumi, sampailah sains haiwan. Tapi buku yang nak dicari Naresh ni adalah di bawah tajuk matematik. Dan di bawah tajuk matematik pula dia pecah lagi. Ada prinsip algoritma, aritmetik, apa lagi. Sampailah matematik gunaan. Jadi ada banyak pecahan lagi. Tapi buku yang nak dia cari ni ada di bawah tajuk aritmetik. Okey, dan yang terakhir, bila dah di bawah tajuk aritmetik ada banyak lagi pecahan, iaitu ada 1, 2, 3, 4. Iaitu operasi, siri, sistem nombor dan kiraan cepat. Jadi buku yang Naresh nak cari itu adalah di bawah tajuk operasi ni. Okey. Inilah cara dia punya analogi dia macam mana. Okey. Buku tu perlu dicarilah menggunakan sistem Dewey ni tadi. Okey. Baik. Ini dia punya algoritma dia. Algoritma bagaimana untuk kita carilah buku ni. Okey. Yang mana masuk ke perpustakaan, itu langkah yang pertama lah. Bila masuk ke perpustakaan, kita akan lihat carta DDC. Ini perpustakaan yang tidak ada sistem. Kalau ada setengah macam cikgu cakap tadi, dia perpustakaan besar ni dia ada komputer, ada kios. Kita boleh tengok dalam komputer, kita search je, type nama buku. Tapi kalau ini kita kena tengoklah carta DDC tu. Okey, carta Dewey System tadi kan. Okey,
Okey, jadi berdasarkan algoritma yang ada ni, kita dapat perhatikan apa? Dia sebenarnya Nari ni menggunakan kedua-dua jenis teknik carian, iaitu teknik search lah. Okey, yang mana sebenarnya Nari menggunakan binary search untuk mencari rak yang berlabel 500. Dia menggunakan teknik binary search. Okey. Lepas tu sign to lane pula berada di label okey. Sebabkan dia sebab di bawah sign to lane kan, dia ada banyak, ada lebih 900 label. Jadi apa yang perlu Nari buat, dia menggunakan linear search pula untuk mencari bahagian yang berlabel 510, iaitu matematik. Jadi dia menggunakan teknik linear search pula nak cari. Okey, lepas pada tu oleh kerana matematik ni berada di bahagian tadilah. Okey, seterusnya ni dia nak mencari yang 513 pula. Okey, mencari 513 iaitu arithmetic. Nari menggunakan binary search pula. Kerana bahagian ini berada di tengah-tengah label, jadi yang sesuai dia guna binary search. Takkan dia nak guna yang linear search kan, sebab benda tu berada di tengah-tengah. Jadi dia akan guna binary search, okey, untuk mencari 513 ni. Okay, seterusnya bila dah jumpa tu dia akan Nari akan menggunakan teknik linear search untuk mencari bahagian yang berlabel 513.2, iaitu operasi untuk mencari buku yang dia kendaki. Jadi apakah teknik yang digunakan? Okey. Okey, teknik yang digunakan ialah binary search, linear search, binary search balik, lepas tu linear search. Sampailah habis. Yang last sekali tadi dia menggunakan teknik linear search. Jadi ini yang dikatakan gabungan teknik carian. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Okey, kita nak tengok tentang teknik sort pula. Tadi teknik search. Okey. Jadi dalam contoh ini, okey, Adila merupakan seorang pembantu klinik. Okey, pembantu klinik yang mana dia dikendaki menyusun fail-fail pesakit yang terdapat dalam klinik itu bagi memudahkan fail pesakit dicari apabila pesakit datang untuk mendapat rawatan. Macam kita pergi klinik lah, kita bagi IC dekat nurse tu, dia akan cari fail kita. Jadi Adila ni memulakan tugasnya dengan mengisi fail-fail berikut mengikut tahun kelahiran pesakit. Jadi bagi setiap tahun kelahiran tu dia kena susun pula. Susun fail-fail tu mengikut abjad. Tadi ikut tahun, yang ni ikut abjad nama pula. Okey. Jadi algoritma dia macam mana? Algoritma dia macam ni lah. Okey. Jadi berdasarkan algoritma ni yang ada dalam Rajah 3.1 ni, sebenarnya terdapat gabungan dua isihan yang berlaku, iaitu dalam proses Adila menyusun fail-fail tadi, Adila menggunakan bucket sort untuk mengisi fail-fail pesakit mengikut tahun kelahiran. Okey, dia nak masukkan dalam kotak-kotak tu kan, dia sebenarnya menggunakan bucket sort. Okey, kemudian Adila akan menggunakan apa? Teknik bubble sort pula untuk dia mengisi fail-fail pesakit tersebut yang ada dalam kotak tu mengikut abjad pula. Abjad nama pula. Okey. Jadi dia menggunakan kedua-dua jenis sort tadi, mula-mula bucket, lepas tu bubble sort. Okey. Jadi semoga dengan contoh ini kamu boleh fahamlah macam mana kita menggunakan gabungan teknik search dan juga teknik sort tadi. Okey. Jadi untuk mengukurkan lagi pemahaman kamu perlu buat latihan lah, aktiviti 3.12 dan juga aktiviti 3.13 yang berada dalam buku teks kamu lah, dalam surat 106. Okey, yang ni. Okey, untuk 3.12 adalah tentang gabungan teknik search. Kalau yang 3.13 adalah gabungan teknik sort. Okey, jadi kamu kena buat dia punya algoritma lah. Kalau ini untuk bantu Amira untuk cari tempat duduk dia. Okey, ini menggunakan teknik search. Kalau yang ni, postman ni, kamu kena bantu dia membina algoritma dengan menggunakan teknik sort. Okey, kamu tentukan nak guna bucket dulu ke, bubble dulu ke, kan? Sama juga dengan ni. Kamu nak guna linear search dulu ke ataupun binary search. Bantu dia. Okey, boleh bincang dengan kawan. Walaupun dia tulis ni aktiviti kumpulan kan. Ini kalau kat sekolah sebab kamu masing-masing dekat rumah, jadi boleh bincang dengan kawan-kawan. Dan nanti dah siap, okey, masing-masing buat dalam buku tulis masing-masing. Macam biasalah, dah siap ambil gambar dan hantar dalam grup kita. Okey, untuk cikgu rekod. Okey. Baik. Jadi nanti dalam kelas akan kita akan bincang, okey, ataupun cikgu akan bincangkan jawapannya dalam grup nanti. Okey. Itu saja kelas hari ini. Apa-apa kalau tak faham nanti boleh tanya dalam grup. Okey. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.